Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala. Wa minha aklu kulli muskirin wa kulli najisin. Dan sebahagian daripada maksiat-maksiat perut itu ialah sebahagian daripada maksiat-maksiat perut itu ialah memakan akan setiap benda yang memabukkan dan memakan setiap najis. Sebab itu hukum dia haram. Kata Syekh Nawawi, wa minha, yang ketujuh sifat maksiat dalam hatinya, dalam perutnya, wa minha ay min ma'asil batni, dan sebahagian daripada maksiat perut itu, min ma'asi jar majrur, wa huwa mudhaf al-batni mudhaf ilaih min tumin litab'id, ialah aklu, makan, ay tanawulu, mengkonsumsi, kulli muskirin, setiap benda yang memabukkan. Mengkonsumsi setiap benda yang memabukkan. Kenapa jadi maksiat? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul kullu muskirin haramun, setiap perkara yang benda yang memabukkan itu khabar, hukumnya haram. Kullu mubtada, muskirin mudhafu ilaih. Hadis ni rawahu Muslimun, ay rawa hadzal haditha Muslimun, telah meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Ashribah, Babu bayani anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin haramun. Hadis yang ke-5332 daripada hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, sampai terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haka dhalika, telah menghikayatkan akan demikian tersebut itu, fa'il al-Hisniyu
oleh Al-Imam Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar muka surat 623. Wadzalika, dan bermula demikian itu, wadzalika kullu muskirin. Usyar ilaih kena kepada kullu muskirin. Bermula demikian itu, demikian setiap yang memabukkan itu. Khabar mahzuf sabitun, sabit ia kal banji, seperti al-banji. Al-banji satu jenis tanaman lah. Satu jenis tanaman yang boleh memabukkan. Wal afyuni ataf, dan juga candu. Wal hashishi, dan juga ganja. Tu benda dadah lah, dadah apa semua tu. Tu benda yang boleh menghilangkan akal, memabukkan. Wala hadda fi dhalika wa in udhiba, dan tidak ada had sama sekali. Hadda isim la linafil jinsi. Tidak sabit hukuman hudud fi dhalika, pada demikian itu, fi dhalika kulli muskirin, pada setiap perkara yang memabukkan tadi, tak ada hudud. Ghayah tak ada hududnya. Wa in uziba, meskipun dicairkan akan dia, akan dhalika, akan demikian setiap benda yang memabukkan. Ni setiap benda yang memabukkan selain arak lah. Kalau arak dulu tu lah. Sebab setiap benda yang memabukkan ni, dia qiyas kepada arak saja. Jadi tidak ada hudud. Lepas tu ada juga hukuman dia walaupun tak ada hududnya. Wabal fihi, ay fi zalika kulli muskirin tu. Bahkan padanya, pada setiap benda yang memabukkan itu, mubtada' muakhar, at-ta'ziru, ada ta'zir, denda, hukuman. Sifat ta'zir, az-zajiru, yang dapat mencegah ia ta'zir itu, an hadhil ma'siyatid dani'ati, daripada maksiat yang tercela ini, yang terhina ini. An hadhihi jar majrur, al-ma'siyati badal, ad-dani'ati sifat. Jadi kalau orang benda memabukkan yang lain tu, tidak ada hukuman hudud macam khamar kena sebab 40 kali. Wa mahallu adamil haddi fil hashishil mudhabi. Tapi kok yang kata tak kena hudud ni, dia kata wa mahallu waw istinam, mahallu mubtada adami mudhafu ilaih, al haddi mudhafu ilaih, fil hashishi jar majrur, al mudhabi sifat hashish. Dan bermula tempat tidak terkenanya hukuman hudud pada ganja yang dicairkan akan dia, akan ganja itu, ialah ma lam tashtaddu, ay lam tashtaddu. Tu ma lam tashtaddu, selama mana tidak sama sekali bersangatan iyo. Bersangatan apa? Dia bubuh muannas. Dia bubuh muannas, tapi kawan tu muzakkar. Wa mahallu adamil haddi, tahu muzakkarnya tengok sifat al-mudhabi. Kalau dia tu muannasnya al-mudhabati. Ishtadda yashtaddu tashtaddu. Tu. Macam mana kita ni? Mana takdir jauh tu. Dia kata ma lam tashtaddu, ay ma lam tashtaddu al-mazkuratu min al-hashishil mudhabi. Selama mana tidak bersangatanlah yang tersebut itu daripada candu, ganja yang dicairkan. Yang ni bersangatan mabuk. Bersangatan mabuk. Jadi dobit mabuk biasa dengan bersangatan mabuk ni kena tengok orang yang ahli tu nak hukum dia tu hudud, ada hudud ke tak. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, ay wa illam lam tashtaddu bi an tashtadda, dengan sekira-kira bersangatan teruklah ia mabuk yang tersebut itu, sarat, jadilah ia al-mazkurah minal hashish, yang tersebut daripada ganja tu, kal khamri, ay sabitan, sabit ia kal khamri, seperti arak, iaitu kenapa sebatan 40 kali dan ke atas, dan tak boleh lebih 80 kali. 40 kali itu hudud, lebih daripada 40 itu ta'zir, jangan lebih 80.
Sama seperti arak tu wajhu syabahnya fin najasati wal haddi, dari sudut najis dan juga dari sudut hukuman hudud. Kena fin najasati jar majrur wal haddi ataf kepada an najasati. Kama naqalahu asy-Syarqawi, seperti mana telah menukilkan akan dia akan ma itu fa'il asy-Syarqawi oleh Imam asy-Syarqawi ani Ibn Qasim, daripada Ibnu Qasim. Boleh tengok dalam kitab Hasyiah asy-Syarqawi ala Tahrir jilid yang kedua muka surat 450 dan Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfah jilid pertama muka surat 289. Habis. Tu maksiat batnun, maksiat perut yang ketujuh. Maksiat perut yang ke-8-nya ialah watanawulu kulli najisin, atau kepada kata aklu kulli muskirin. Watanawulu, dan juga mengkonsumsi, mengambil kulli najisin, akan setiap benda yang bernajis. Idhafat masdar kepada maf'ul. Kulli mudhafu ilaih, kulli kalau nisbah syarah lah. Nisbah syarahnya mudhafu ilaih, najisin mudhafu ilaih. Kalau nisbah matan, dia ataf kepada kulli muskirin. Itu. Contoh najisnya kadamin ay wa dhalika an-najisu sabitun ay wa mithalu an-najisi sabitun kadamin. Bermula contoh najis itu adalah ia seperti darah. Darah najis. Dia beza najis dengan mutanajis. Bukan mutanajis, mutanajis sebutannya. Kalau najis tak boleh dah nak bersihkan. Kalau mutanajis masih lagi boleh bersihkan dengan menambahkan air atau mengurangkan air dalam keadaan tidak kurang daripada 2 kullah. Kemudian hilang bau, rasa dan warna, maka dia jadi suci. Kalau najis, buat lagu mana pun tak boleh suci sampai sudah. Walahmi hayyatin, dan juga daging ulat. Daging ulat. Daging ulat tak boleh juga, jadi najis. Wa baulin ataf, dan juga kucing lah. Lan kecing. Kecing, air kecing. Minum tak boleh. Wa ma'juni khamrin, dan juga benda yang dicampur khamar. Cawan putih dia buat makanan. Stik tu dia bumbu arak sekali. Tak boleh lah makan stik tu. Sebab stik tu sudah dicampur dengan arak. Lakin akan tetapinya yajuzu tanawulul ma'il mutanajjisi wal bauli wa nahwihima lil 'atsyi. Haruslah fa'il mengkonsumsi air sifat yang terkena najis ia air itu ataf al-ma'i wal bauli, dan juga air kencing ataf al-ma'i wa nahwihima wa nahwi al-bauli wal ma'il mutanajjisi. Boleh minum air yang terkena najis, boleh minum air kencing dan sebagainya, tapi lil 'atsyi, kerana dahaga. Kenapa boleh kerana dahaga? Lil darurati, kerana darurat. Kerana apa? Kerana darurat. Darurat boleh ad-daruratu tubihul mahdhurati. Jadi semua tadi itu al-mahdhurat belakang, tapi tiba-tiba ada darurah. Bila darurah pula ada keluar kaedah satu lagi, ad-daruratu tubihul mahdhurati wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bukan main tegak lagu tu saja. Mesti ada qadar dia yang boleh menyebabkan dia tidak hilang dahaga, yang boleh menyebabkan mati. Ini dahaga yang boleh menyebabkan kalau tak minum ni mati, bukan dahaga saja. Ma'adami izalatil aqli, yang kata minum tadi itu najis saja serta tidak menghilangkan akan akal. Idhafat masdar kepada maf'ul. Wa illam yuaddi dhalikal 'atshu lil halaki. Dia kata meskipun boleh minum hak tadi itu kerana dahaga sebab darurah, wa illam yuaddi dhalikal 'atshu lil halaki. Qoyah dia. Boleh tak? Wa illam yuaddi, meskipun tidak membawa lah fa'il oleh dhalikal 'atshu, oleh demikian dahaga itu lil halaki, ai ilal halaki, kepada kecelakaan.
Mana tak mestilah dia tu betul-betul nak mati boleh makan. Asalkan darurat lah. Terpaksa minum. Terpaksa minum untuk menyelamatkan nyawa. Bukannya mesti dia tu dahaga tu boleh menyebabkan esok saat lagi mati. Tak mesti. Bahkan darurat dia tu darurat tak sampai mati lagi lah. Pun boleh juga. Apatah lagi darurat yang sampai nak mati. Lagi ya. Ni keperluan yang perlu untuk dia minum juga. Nampak macam mana? Sehari, 2 hari, 3 hari tak minum tu mesti kena minum juga untuk elok daripada terkena apa-apa, mati dan sebagainya. Ini walaupun tak sampai tahap mati dengan yakin lagi, boleh dah minum untuk apa? Untuk menjaga diri dia lah. Sebab sekarang ni dia berada dalam keadaan darurah. Jadi darurah ni ada dua. Darurah yang boleh menyebabkan mati. Ada darurah dengan menyebabkan mudarat. Kalau tidak kalau tidak diselenggara dengan baik. Jadi di sini dia buat ghayah, dia kata meskipun dahaga tadi itu tak membawa kepada kecelakaan. Tak bawa pada mati sekalipun. Tapi darurat afada dhalika, telah beri faedah akan demikian tersebut itu fa'il Asy-Syarqawi oleh Imam Asy-Syarqawi dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir jilid yang kedua muka surat 451. Wa mustaqdharin, ataf lagi kepada katanya muskirin, iaitu memakan benda yang dibilang keji. Istaqdhara yastaqdhiru istikhdharan wa huwa mustaqdhiru wa dhaka mustaqdharun. Mustaqdhirun kita yang membilang keji. Mustaqdharun benda yang dibilang keji. Itu. Kalau orang pondok biasa terjemah apa? Benda yang dibilang keji. Bi fathi dzali ay halat ay wa huwa, dan bermula dia mustaqdhirun tu maqru'un, dibacakan dia bi fathi dzali, dengan difathahkan huruf dzal. Baca mustaqdharun, bukan mustaqdhirun. Dhirun isim fa'il kita yang bilang keji. Mustaqdharun isim maf'ul, benda tu dibilang keji. Yakni dibilang keji tu syar'an, di sebuah syarak, bi'tibari tab'i ghalibin nasi, dengan diambil kira tabiat kebanyakan manusia. Bi'tibari jar majrur, tab'i mudhafu ilaih, ghalibi mudhafu ilaih, an-nasi mudhafu ilaih. Contohnya kama khatin, seperti hingus. Jadi dia telan hingus, haram. Bapa haram dibilang keji walaupun tak najis. Ataf wa musaqin, dan air liu, air ludah. Air ludah. Air liu lain lah. Air ludah tu kita ludah dah. Kita ludah. Ambil balik minum. Tak boleh. Hukum dia haram. Kalau air liu dalam mulut lagi tak apalah. Kalau tak ditelan kan mampus lah kita ni. Kena bawa plastik asing. Ni air ludah, bukan air liur biasa. Kalau air liur biasa, ar-riqu dia panggil. Syarat ar-riqu. Air liur biasa dia panggil ar-riqu. Al-busaq ni benda yang dah keluar dah. Kita minum balik. Tu harap. Wa maniyin ataf, dan juga air mani. Sama juga. Air mani menurut mazhab kita suci. Mazhab Maliki najis lah. Kalau najis tak kena kata apa lah. Mazhab Syafi'i walaupun dia suci tapi tak boleh sebab dia bilang keji. Hukum dia haram telan. Tu. Fayahrumu dhalika al-madhkur min al-mukhat wal-busaq wa mani. Haram oleh fa'il dhalika. Ay min haitsu tanawulul madhkur. Dari sudut mengkonsumsi dia lah. Kenapa tak boleh? Listiqdharihi lahu. Kerana membilang kejinya ia seseorang lahu baginya, bagi al-mazkur yang tersebut tadi. Lakin tetapi yajuzu tanawulul ma'il mutaghayyiri bi tahirin wal lahmi al-muddiri. Ada juga benda yang dibilang keji tapi boleh. Iaitu yajuzu, harus fa'il, tanawulul ma'i, idhafat masdar kepada maf'ul, mengkonsumsi air sifat al-mutaghayyiri yang berubah. Ia air berubah tu bi tahirin, dengan benda suci. Walaupun air tu berubah tapi dengan benda suci, boleh lagi orang nak minum. Contohnya air masak
Air mineral. Jatuh apa? Kita kata jatuh kertas lah. Kertas tu ada dakwat. Jatuh. Jadi dakwat suci tak? Suci. Kertas suci tak? Suci. Jadi bir wayang. Boleh hab minum? Boleh. Tu Walahmil muntini. Dah esok boleh tu boleh. Tak sanggup minum tu lain cerita pula. Dan juga daging yang busuk. Daging tak elok. Daging yang busuk. Yang kita makan daging segar. Daging yang elok. Ni daging busuk boleh? Boleh. Wa yahrumu tanawulu tahiril mudirri biman tanawalahu kasummi. Dan haramlah fa'il oleh mengkonsumsi benda yang suci, yang memudarat ia benda suci bagi orang yang mengkonsumsi ia manhu akan at-tahir kasummi, seperti racun. Contohnya makan apa? Dia makan ubat. Ubat tu suci. Tapi bila telan dia tu jadi racun. Maka hukum dia haram. Membunuh diri tu. Li darari summi bihi. Li darari man tu bihi abis summi. Kerana memudaratkan akan orang tersebut dengan sebab makan racun. Bila kita duk bincang kullu muskirin haram, makan najis haram, mustaqdarin haram, maka dia pun buat kesimpulan. Fa'ulima min dhalika al-bahthi, maka dapat diketahui daripada demikian perbahasan annama yaqtadi at-tahrima arba'atu, bahwasanya barang yang membawa ia barang akan maf'ulun bih, haram itu khabar anna arba'atun, ada 4 ni kalau ada pada makanan hukum dia haram. Pertama badal al-iskaru, nama mabuk. Memabukkan. Bukan mabuk, memabukkan. Askara yuskiru iskaran. Setiap benda yang memabukkan haram. Yang kedua wan najasatu, dan juga najis haram. Wal istiqdharu, membilang keji. Wal idraru, dan memudaratkan. Dan memudaratkan. Fa in intafa dhalika al-arba'ah, ataupun dhalika ma yaqtadi at-tahrima, maka jikalau ternafilah fa'il oleh demikian barang yang membawa kepada haram tu, maka fa halalun fa huwa halalun, maka bermula dia intifa'u ma yaqtadi at-tahrima halalun khabar. Ternafinya benda yang membawa kepada haram itu halal iyo. Kenapa? Lintifa'i illati tahrimi, kerana ternafi oleh ilat sebab pengharaman, idafat masdar kepada fa'il. Idza thabatatil illatu thabata al-hukmu. Idza intafatil illatu intafa al-hukmu. Kaedah dia. Idza thabatatil illatu thabata al-hukmu, idza intafatil illatu intafal hukmu. Afada dhalika, telah memberi faedah akademika al-mazkur fa'il Syekhul Islami, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dalam kitab Tuhfatut Tullab muka surat 273, dan Wasyarqawi hasyiah dia, iaitu Asyarqawi ala Tahrir, ala Tuhfatut Tullab. Jilid yang kedua muka surat 401 hingga 452, 451 hingga 450. Tu yang ke-8. Yang ke-9-nya benda yang haram. Wa aklu, benda yang haram membabitkan maksiat perut. Wa aklu malil yatimi, memakan akan harta anak yatim. Makan harta anak yatim tu secara zalim. Kalau ada keperluan, tak apalah, keperluan kita beli untuk anak yatim dan sebagainya, keperluan tu kita pun beli dengan pakaian pula. Duit anak yatim tak apalah. Tapi ni secara zalim pakai untuk diri sendiri, tak ada keperluan pakai. Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat 10.
Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakuluna, silah alladzina isim inna, memakan oleh mereka itu maf'ulun bih amwalal yatama, al yatama mudhafu ilaih, akan harta-harta anak yatim zulman, secara zalim. Innama yakuluna, hanya sahaja, jumlah tu jadi khabar inna, hanya sahaja yakuluna, makan oleh mereka itu maf'ulun bihnya naran, akan api, fi butunihim, dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan lagi akan datang masuklah mereka itu sa'ira, ay fis sa'ir, di dalam neraka, neraka sa'ir. Yang ke-10 maksiat perutnya, wa awil awqafi, ataf kepada al-yatimi, ay aklu malil awqaf, memakan harta wakaf, yakni menggunakan harta wakaf dengan cara tak betul lah. Ala khilafi syartil waqifi, atas perkara yang berbeza dengan syarat al-waqif, syarat pewakaf. Fa inna dhalika, maka sesungguhnya demikian itu, al-madhkur tu, min jumlati akli malin nasi bil batil, daripada sejumlah memakan, daripada himpunan makanan, memakan harta manusia dengan batil. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dah jangan makan harta manusia secara batil, memakan harta wakaf tu dengan benda yang tak sepatutnya. Buat benda lain lah. Orang bagi untuk wakaf, dia buat benda lain. Jadi makan harta manusia secara batil. Orang suruh wakaf, dia buat benda lain. Dia makan untuk diri sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna inda syurutihim, ay al-muslimuna mutaqayyiduna inda syurutihim. Bermula orang-orang Islam itu, berkaitlah mereka itu di sisi syarat-syarat mereka itu orang Islam. Mana mereka ni boleh mensyaratkan sesuatu, maka orang lain yang nak ikut dia ni, yang nak ambil dia punya ni, mesti ikut syarat dia. Jadi dia aku wakar duit aku ni untuk beli air sabil. Contoh. Untuk beli air sabil. Jadi kita pun beli air sabil, jangan buat benda lain. Ataupun dia dah beli dah air sabil tu, dia letaklah kat masjid. Untuk minum saja, orang lain pakai untuk wudu, kemudian haram. Tu. Kemudian haram. Orang pakai untuk wudu, dia pergi minum, kemudian haram. Jadi syarat dia untuk minum saja, dia pergi buat untuk wudu. Tak boleh. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkan hadzal hadis oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Kitabus Sadaqi, Babus Syuruti fin Nikah, hadis yang ke-14435, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an. Zakara dzalika, telah menyebut akan demikian itu fa'il Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fil Fathi, ay fi Fathil Wahhab, jilid yang pertama, muka surat 259. Dan maksiat perut yang terakhirnya, wal ma'khudhi, dan juga tu ai atah mali, ai aklu al ma'khudhi, memakan benda yang diambil, yakni diambil daripada orang lain, biwajhil haya'i, dengan atas jalan malu. Apa dia ni? Contoh, kita minta pada seseorang, seseorang tu terpaksa bagi kat kita. Kalau tak bagi, dia malu. Kalau tak bagi, dia malu. Mungkin sebab ada orang ramai ke, atau kerana dia sendiri ke. Kalau tak bagi, dia malu. Dia pun bagi. Kawan tu makan benda yang dia bagi tu dalam keadaan dia berasa malu nak bagi. Maka hukum dia haram. Lepas tu wajibnya dia bagi balik. Mana tak reda bagi tu. Dia bagi kerana malu. Bukan kerana dia reda nak bagi. Tu dia kata, famata akhadha syai'an 'aliman bi anna ba'ithal mu'ti al-haya'u minhu aw minal hadirina, maka tatkala akhadha, mengambil ia seorang, maf'ulun bi syai'an, akan sesuatu, aliman, hal bagi dhamir mustatir akhadha, hal keadaan orang yang ambil tu tahu. Kalau tak tahu tak apa. Ni kalau tahu, aku tahu dah dia ni malu ni, aku minta juga. Haram. Kalau tak tahu tak apa. Tak tahu lah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Jadi mengambil sesuatu dalam keadaan dia tahu bi anna ba'ithal mu'ti, dengan bahawasanya pendorong orang yang beri itu, pendorong dia tu ialah khabar anna al-haya'u, ialah malu minhu minasyaksi, dari seseorang. Bukan kerana nak beri, kerana malu. Pendorong dia nak bagi tu kerana malu, bukan kerana nak beri sungguh. Au minal hadirina ataf minhu, ataupun malu daripada orang ramai yang ada. Walau lahu, dan jika tidak adalah dia, lama a'tahu, niscaya tidak memberi ia al-mu'ti akan asyakhsa tadi. Tak akan beri kalau orang tak ada. Maka fahuwa, maka bermula dia al-ma'khudh bi wajhil haya, itu khabar haramun, haram ia. Wa yalzamuhu radduhu, dan melazimi akan seseorang itu fa'il raddu al-ma'khudhi, memberi semula benda yang diambil. Naqala dzalika ar-Ramli, telah menukilkan akan demikian itu fa'il oleh Imam Ar-Ramli fi Nihayati, dalam kitab Nihayatul Muhtaj jilid yang ke-6 muka surat 172 hingga 173, Anil Ihya'i, dia nukil daripada kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ke-6 muka surat 83 hingga 84. Selesai maksiat baru. Masuk fasa baru maksiat mata pula. Oh, payah. Faslun, ay hadha faslun fi ba'di ma'asil aini, pada menyatakan, ay fi bayani ba'di ma'asil aini, pada menyatakan sebahagian maksiat mata. Maksiat mata. Kata musannif, wa min ma'asil aini, sebahagian. Bahagian ni kau aja. Maksiat mata ni maksiat mata ni 6. Ada 6. Jawab nombor dia. Iaitu pertamanya an-nadharu ila nisa'il ajnabiyyati, melihat kepada perempuan-perempuan yang ajnabi, yang helak mereka itu. Apa dia ajnabiyat? Wahia, dan bermula dia ajnabiyat itu khabar ghairul mahrami, bukan mahram. Melihat kepada wanita, lelaki lah. Melihat pada wanita. Melihat pada perempuan, bukan melihat aurat. Melihat perempuan tu, melihat aurat tu kes maksiat nombor 2, melihat aurat. Ni melihat wanita haram dah. Melihat wanita haram dah. Melihat wanita haram dah kalau tak ada hajat, walaupun tidak bersyahwat. Itu pendapat mu'tamad, itu pendapat Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i lain sikit. Imam Rafi'i dia kata nazar bilad nisa al-ajnabiyyah yang haram ni beserta syahwat. Itu saja haram. Kalau tidak tak haram. Itu Imam Rafi'i. Sekejap lagi dia perincilah bawah tu. Indah Rafi'i tu. Jadi kalau Imam Nawawi tak. Dan itu pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, dia tengok perempuan walaupun tidak bersyahwat, hukumnya haram. Sebab tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, lainlah jual beli, rubat, syuarat. Itu keperluan. Wakadha nazari ila nisa'il ajnabiyyah mubtada muakhar. Nazaruhunna nazarul nisa'i ilaihim, kepada mereka itu laki-laki. Ni dia. Biasa orang kata macam mana? Orang lelaki kena tunduk pandangan. Orang perempuan lagi 2 kali ganda kena tunduk pandangan. Dia kata orang lelaki kena tunduk pandangan. Dan dia tak tunduk pandangan pun. Dia tengok orang lelaki lek. Sama. Tu. Ilaihim ayir rijalil ajanibi, iaitu laki-laki yang helak mereka itu. Laki-laki asing. Seperti mana orang perempuan tak seperti mana orang lelaki tak tengok perempuan, orang perempuan tak tengok lelaki. Kalau tidak ada hajat. Ni tengok, siapa lalu. Sama orang lelaki. Tu maksiat mata. Qala Al-Hisni, telah berkata Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar muka surat 474. Wal asahhu 'inda Ar-Rafi'i. Ni asah menurut Imam Rafi'i, ni bukan Imam Nawawi.
Dan bermula pendapat yang asah menurut Imam Rafi'i annal mar'ata tanzuru ila jami'i badanir rajulil ajnabiyyi illa ma baina surratihi wa rukbatihi. Ni ringan sikit. Kalau ambil pendapat Imam Nawawi tadi, habis cerita kita ni. Zaman kita ni tak boleh buat gitu. Itu. Zaman kita ni lebih sesuai Imam Rafi'i punya. Tu iaitu apa dia? Bahwasanya perempuan isim anna khabar tanzuru makna boleh lihat, harus melihat ia seorang perempuan ila jami'i jar majrur, kepada seluruh badan rajuli, seluruh badan laki-laki, al ajnabi sifat rajul yang ajnabi, illa malaikat, illa bermakna la tanzur, tak boleh lihat ma baina surratihi wa rukbatihi, barang yang antara sabata yang sabit ia barang ini anggota, baina surratihi surratir rajul, antara pusatnya pusat rajul, wa rukbatihi dan lututnya lutut rajul, sebab itu aurat. Maknanya boleh tengok badan laki-laki kecuali aurat dia. Tu ya. Nak kata. Ataupun dibuka aurat. Tapi tak boleh tengok antara pusat ke lutut. Walaupun tak buka aurat dia. Tak boleh tengok juga. Ni dalam bab tengok saja ni. Bukan aurat lagi. Kalau aurat haram. Ni tengok saja. Tengok semua boleh. Kecuali antara pusat ke lutut. Imam Rafi'i. Wal qawlu tsani. Dan bermula pendapat yang kedua. La tara minhu, tidak boleh melihat ia perempuan, minhu minar rajul, daripada laki-laki, illa ma maf'ulu bih, illa mulghah, melainkan barang, yakni boleh tengok barang ma yarahu minha, ma yara minha, barang yang boleh melihatlah ia laki-laki, minha minal mar'ah, daripada perempuan. Okey, laki-laki boleh tengok perempuan mana? Laki-laki boleh tengok perempuan kat mana? Iaitu muka dan dua tapak tangan. Atas pendapat ni lah. Muka dan dua tapak tangan boleh tengok. Selain benda tu tak boleh tengok. Selain benda tu tak boleh tengok. Begitu juga orang perempuan hanya boleh tengok laki-laki punya muka dan dua tapak tangan. Selain benda tu tak boleh tengok. Itu pendapat kedua. Pendapat kedua dalam bab ni lah. Lepas tu qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, wa hadha, dan bermula pandangan ini, pandangan qaulus tsani itu, huwa ialah khabar al-asahhu, ialah asah inda jama'atin, menurut sebahagian kelompok ulama. Jadi menurut Imam Rafi'i, yang asahnya ialah perempuan boleh melihat laki-laki selain pusat hingga lutut. Asah menurut sebahagian ulama yang lainnya ialah hanya boleh lihat laki-laki punya muka dan dua tapak tangan. Tapi yang asah menurut Imam Nawawi tak boleh berlaku. Asah Imam Nawawi tak boleh berlaku kalau tidak ada hajat. Ni lihat tanpa syahwat ni tak boleh berlaku Imam Nawawi. Ini siapa-siapa yang warak dalam bab pelihatan ni dia ambil Imam Nawawi. Imam Nawawi muktamad. Tak boleh tengok mereka ada hajat. Tak tengok. Jadi mata dia tak liar. Ni tengok. Asal lalu tengok. Asal lalu tengok. Asal tengok lalu. Jeng gitu. Sebab tu dalam kitab. Apa dulu dia suruh apa dia? Perempuan tu tidak lalu di tempat lalu-lalu orang lelaki. Sebab ni tak payah jumpa orang lelaki sebab ni. Dulu Kuza, zaman Kuza dulu. Kalau orang pelajar-pelajar best Uniza, kalau perasan lah, dekat terowong kata apa, dekat on the way PFKI tu, kan kita lalu bawah macam terowong, bukan terowong, macam ada bumbung lah. Lalu kaki lima tu. Sepanjang tu, perasan tak atas bumbung? Atas bumbung tu sebenarnya dulu itu tempat jalan orang perempuan. Bawah tu tempat jalan orang lelaki. Bertahap tu asimnya. Tapi sekarang tak tahu apa tak buat. Mungkin takut jatuh. Atas tu orang perempuan lalu situ. Laki orang bawah. Sampai tahap tu asing jalanan tu. Kalau perasan lah bumbung tu, macam bumbung tu. Sebenarnya tu tempat jalan kaki tu. Tempat jalan kaki orang perempuan. Atas bawah tu orang lelaki. Bawah biasa kaki lima tu orang lelaki lalu. Atas tu orang perempuan lalu. Tu dia. Sekarang tak ada lah. Sekarang apa dia? Campur habis lah. Lecturer pun campur. Apalagi budak-budak. Dulu sampai tahap tu. Asing lelaki perempuan. Dah lah asing lelaki perempuan. Perempuan pun turun labu habis. Dia kos. Dengan jadi silang ke, akaun ke, apa ke, turun labu semua. Hebat zaman tu. Pengen nak pergi zaman tu.
Okay. Intaha kalamul hisni. Itu maksiat yang pertama. Tengok perempuan saja ni haram. Tu tengok perempuan saja haram tanpa hajat, itu Imam Nawawi. Boleh tengok orang lelaki, boleh tengok muka dan tapak tangan, dua tapak tangan dua tapak tangan perempuan tu pandangan asah sebahagian jemaah. Begitu juga perempuan boleh tengok laki-laki muka dengan dua tapak tangan. Menurut asah, menurut pendapat Imam Rafi'i pula, perempuan boleh tengok seluruh tubuh badan laki-laki kecuali pusat hingga lutut. Ni tengok saja ni, bukan tengok aurat ni. Yang kedua ni baru tengok aurat. Wa nadhrul aurati, dan melihat akan aurat-aurat. Sawa'un kanatil auratu, sama adalah ia aurat-aurat itu min sabitatan. Sabit ia min jinsin, daripada sejenis jantina, wa ghairi jinsin, dan selain sejenis jantina. Tengok sama-sama laki-laki busat ke lutut, haram. Tengok dia punya lutut, tengok dia punya paha, haram. Wa sawa'un kanat minal mahrami wa ghairihi, dan sama adalah aurat itu daripada mahram kita atau bukan mahram kita. Mahram kita busat ke lutut, kita tengok busat dia, kita tengok paha dia, haram. Fa yahrumu nadhrur rijali ila syai'in min badalil mar'atil ajnabiyyati ghairil halilati. Dia main bab nazar pula sini. Ni menurut pendapat Imam Nawawi ni. Fa yahrumu nadhrur rijali, dan haramlah oleh melihat oleh laki-laki ila syai'in kepada sesuatu min badanil mar'ati daripada badan seorang perempuan al ajnabiyyati yang bangsa helak, ghairil halilati yang bukan halal, iaitu bukannya hamba perempuan dan bukan isteri. Yakni az-zawjati wal amati. Iaitu isteri dan juga hamba perempuan. Tak boleh tengok. Haram tengok sesuatu di badan dia. Ni pendapat Imam Nawawi ni. Syarah buat bari pendapat Imam Rafi'i. Dalam matan, orang Yaman matan ni. Orang Yaman ambil Imam Nawawi. Dalam matan tu, kurungan tu matan tu. Tadi tu yang hisni apa semua tu Syekh Nawawi ambil pendapat Imam Rafi'i. Mungkin pendapat Imam Rafi'i. Tu. Lianna nazara, karena bahwasanya melihat itu khabar madhinnatul fitnati, tempat sangka fitnah. Boleh jadi syahwat, boleh jadi tidak. An-nazara isim li anna madhinnatu khabar al-fitnati mudhafu ilaih. Batu jangan pun gambar. Jangan pun gambar. Bila pun gambar tu orang lelaki tengok. Orang lelaki tengok. Jadi orang lelaki tengok ni macam jenis. Orang lelaki warak sikit, astaghfirullahalazim, blok dah kawan tu. Lesat lah, blok dah. Yang tak apa nak warak mana ni, dia tengok, dia zoom. Kemah kot kawan ni. Sudah, kemah. Maka atas lagi dia screenshot. Dia screenshot, dia buat maksiat dengan gambar tu. Atas lagi maka dia screenshot, dia buat sihir. Tu pada atas. Tak tahu perempuan dekat lek aku. Ibu gambar. Rumah tangga dia pun dia buh juga. Alhamdulillah hari ni. Bahagia dengan suami. Bagi tahu orang. Bila bagi tahu orang tahu. Orang tahu tu ada dua. Pertamanya suka, kedua deki. Jadi bila kedua deki, kita menjemput deki orang. Bila jemput deki orang, kita ada masalah membabitkan orang akan datang. Siap terima. Buat kan? Tu. Dia kalau buat gambar dalam Facebook, orang perempuan dia buat gambar dalam Facebook, pertama, orang yang tengok tu orang yang reti, serba-serbi dalam kain. Dia pun tengok muka kawan ni. Tengok serba-serbi muka kawan ni. Kawan ni farah dia pendek, kecil. Muka ni parah dia ni besar ni. Dia reti barang dalam kain. Dia tengok badan, tengok muka. Tak reti pula. Tak reti pula. Ni kalau buat gambar lepas kahwin. Lepas tu, kata jangan buat gambar lepas kahwin. Bila buat gambar lepas kahwin, buat gambar. Kat Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Instagram. Orang yang tahu lebih sikit, dia akan tahu dah. Orang yang tahu bahagian-bahagian dalam kain wanita ni, dia tahu, kawan ni
Benda ni kecil ni. Benda ni besar sikit. Had ni tebal. Sudah. Satu. Yang tak tahu pula, dia akan kata, bini dia pendek juga. Bini dia ni tinggi pada dia. Tok lelaki rendah, bini cantik. Sudah. Komen pula. Hak tu yang tak reti bahagian tadi. Tu hak maqam tinggi sikit, dia pergi sihir. Nampak gambar tu, dia pun screenshot ataupun save, dia pergi sihir. Sebab tak puas hati, tu bekas ex-girlfriend dia. Tu Lepas tu, kita sudah menelanjangkan isteri kita di media sosial. Memang sosial tu. Lepas tu, terimalah akibat apa tu. Kena ganggu orang ke, apa ke. Tak payah buh lah. Tak payah buh Tuhan, tak payah cerita. Cerita buat apa? Tak dapat edah menelanjangkan isteri di media sosial. Walaupun pakai tudung. Tak payah cerita. Bahagia. Masalah. Ada pasapah ni makna kata-kata hikmah lah. Orang yang bahagia betul, dia tak beritahu orang. Orang yang bahagia betul, dia tak beritahu orang. Bahagia, beritahu apa? Bukan semua benda bahagia kita beritahu orang. Benda besar-besar, hak yang perlu diambil iktibar orang, tak apa, kita bagi tahu lah. Hak yang sendiri-sendiri personal ni, tak ada apa. Nak kata kita ni jadi contoh teladan rumah tangga, tak payah ulama salah berlambak dah. Tak mau baca. Tak payah. Hak Nabi pun ada. Nabi ada, salah ada. Punya berlambak. Apa macam kita khotar, tak mari. Nak kata kita terbaik rumah tangga, tak payahlah. Buruk. Rumah salah lagi teruk, lagi hebat. Dalam kitab Qurul Jai cerita apa dia? Tok laki tu bohong dia. Tok laki dia bohong dia, nikah lagi. Tok laki dia bohong dia, bohong isteri lah, nikah lain. Dia pun syok, awak lah kawan dia gerak tak balik. Dia pun suruh bantu dia pergi intar. Dia ni pergi mana sebenarnya? Dia mana sebenarnya? Lepas tu tengok suami dia tu ada nikah seorang lagi. Bila nikah seorang lagi, tak marah pun. Dia tak marah pun. Dan dia tahu ketika tu bila bercakap dengan suami dia tu, suami dia bohong. Tak marah pun. Kalau kita ke mana? Tak cerai dah. Tak cerai dah. Saya tak boleh lah. Dia ni ada perempuan lain. Bla 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 habis. Sampai akhirnya suami tu meninggal dunia. Maka ada harta faraid. Bila harta faraid tu, bahagian dia tu, dia kan isteri satu bahagian. Isteri ada dua ni satu bahagian. Lepas tu dia bagi lebih pula ke isteri yang kedua tu. Harta tu. Harta isteri, dia bagi lebih bahagian dia ke isteri kedua tu. Sebab pada asalnya seolah-olah tak ada isteri kedua. Orang tak tahu ni. Isteri pertama ni tahu ni, kawan ni ada isteri kedua. Dia bagi harta tu lebih daripada apa yang sepatutnya dia dapat pada isteri kedua. Isteri kedua terkejut. Tak dapat gitu sekarang. Tak ada. Bohong. Boleh bohong lah. Kalau baca Qurul Jai tu, boleh panggil dream. Boleh mimpi saja orang lelaki. Tak ada dapat gitu, bohong. Tak ada dah. Boleh bohong lah. Boleh apa? Khayal lah. Jadi. Tu ulama bini ulama zaman salah dulu. Pada hak tu. Tu hak teruk ada. Pergi tengok situ lah, kita baca habis lah. Wahwa dan bermula dia. An-nazar tu muharrikun lisyahwati, menggerak-gerakkan akan syahwat, idhafat. Lisyahwati lam zaidah, syahwati mudhafu ilaih, menggerakkan syahwat. Jadi orang tengok gambar tu menggerakkan syahwat. Orang tengok direct secara langsung pun sama juga menggerakkan syahwat. Tak apa edit pula. Apa AI tu? Edit pula. Bagi cantik ya. Asalnya bodoh. Bagi cantik. Buat apa lah. Pelik tu. Tulis je kat Facebook tu. Saya telah kahwin. Doktor. Selesai. Saya lah bergambar. Alhamdulillah hari ni saya telah kahwin. Selesai. Aduh lah. Tak tahu lah. Fallaiqu, maka bermula yang layak. Tu. Bermula yang layak. Fallaiqu bermula yang layak. Bimahasini syar'i. Dengan kebaikan syarak itu. Khabar. Saddu babin nazari. Menutup pintu lihat. Sekarang ni.
Bila lihat, ada madhinnatus syahwah. Ada muharrikul lisyahwah. Boleh gerak syahwat dan sebagainya. Maka yang lebih baik untuk syarak ni, dia tutup pintu lihat tu sendiri. Yang mana lihat tu boleh bawa pada syahwat, dia tutup pintu lihat. Maka tak boleh lihat. Tak boleh lihat tu sebab apa? Sebab dia muharrikul lisyahwah. Maka tutup pintu lihat tu, tak boleh lihat. Haram lihat. Tu yang lebih sesuai dengan hasil syar'i. Dia panggil tahsiniyah. Wal i'radi, dan juga wal i'radu atau saddu, dan juga berpaling an tafsilil ahwali, daripada mendetailkan, memperincikan keadaan-keadaan. Hak keadaan ni boleh tengok, hak keadaan ni tak boleh tengok. Tak payah tafsir. Mutlak haram. Gitu. Mutlak haram. Tak payah tafsir-tafsir. Minasyahwati wal fitnati, daripada syahwat dan fitnah, wa adamiha wa adami syahwat. Ada syahwat, tak boleh tengok. Tak ada syahwat, boleh tengok. Dia tak terperinci tu. Tutup terus. Tak boleh tengok secara mutlak. Syahwat ke, tak syahwat ke, tak boleh tengok. Tu. Wal adalati wa adamiha, dan keadilannya dan ketidakadilannya. Dia ni orang yang adil, siqah ke, tak siqah ke, tak boleh tengok. Bukannya makna kalau dia siqah boleh tengok, tak siqah tak boleh tengok, tak boleh. Tak payah ada tafsir. Kama tahrumul khulwatu bil ajnabiyyati, seperti mana haramlah oleh bersendirian dengan perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah duduk seorang laki-laki dengan seorang perempuan, haram dalam satu kawasan, dalam satu kawasan yang tak ada orang. Dalam lift ke, dalam bilik ke, tak boleh. Kalau dua orang lelaki duduk dengan seorang perempuan, tak boleh juga. Tu, tak boleh. Tapi kalau seorang lelaki duduk dengan dua orang perempuan, boleh. Dua orang lelaki duduk dengan seorang perempuan, tak boleh. Dua orang perempuan duduk dengan seorang perempuan, boleh. Tu. Apatah lagi seorang perempuan, 5 lelaki, 6 lelaki, 7 lelaki, haram, tak boleh. Dia mesti lebih daripada seorang perempuan. Baru tak panggil khalwat. Wa yajuzu lirrajuli. Payah sekarang buat ni. Payah. Buat apa payah? Sebab dia berasa agama tu mayang puasa bang. Tu ya. Dia tak berasa agama tu mencakupi seluruh kehidupan dia. Jadi dia berasa payah. Tu. Nak jual beli payah cara Islam, nak menikah cara Islam payah. Payahlah kau, sebab dia berasa Islam tu mayang puasa bang. Tu ya. Dia tak mau belajar. Dia rasa aku tua dah, tak sempat belajar. Itu iblis tu, talbisul iblis. Iblis duk gelak ya, berapa ramai orang macam tu, berapa juta orang macam tu. Saya tua dah, tak payah nak belajar dah. Kan tak payah nak belajar. Dia seolah-olah dia kata gini, saya tua dah, saya tak payah nak makan. Dia tu. Saya tua dah, saya tak payah nak makan, gitu lah. Tak payah nak makan. Makan. Sakit nak mati, nak mampus kawan tu, makan lagi. Tapi kenapa lambat agama? Saya tak payah belajar dah, tua. Lah. Alah, bengong lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lirrajuli an yanzura ila jami'i badani zawjatihi. Ni tengok laki bini pula. Wa yajuzu, dan haruslah lirrajuli, bagi laki-laki. Bila bagi laki-laki, bagi perempuan pun sama. An yanzura. Fa'il yanzura. Fa'il yajuzu. An yanzura, bahawa melihat ia seorang laki-laki ila jami'i badani zaujatihi, kepada seluruh badan isterinya, isteri laki-laki. Isteri laki. Ya, betul lah. Lihat seluruh tubuh boleh. Nak tengok tangan, nak tengok badan, nak tengok macam-macam, boleh. Li'annahu, karena bahawasanya sya'an yajuzu lahu ay lirrajuli, haruslah bagi laki-laki itu fa'il al-istimta'u biha bizaujah, mengambil kesedapan dengan dia, dengan zaujah itu. Bila nak tengok, isteri pula kedeku. Tu satu hal pula iblis lagi. Suami nak tengok, isteri kedeku. Isteri tak ada masa lah. Nak buat kerja lah. Pulak dah. Lepas tu cari lain dia pula kat marah. Naam, ya tu fin nazari ila farjiha aujuhun. Okey, betul lah. Boleh tengok belakang, tapi istidrak. Istidrak. Fin nazari ila farjiha, pada melihat kepada farajnya, farah perempuan itu, mubtada muakhar, aujuhun, ada beberapa wajah. Ada beberapa pendapat. Tengok farah tu sendiri ada beberapa pendapat.
Faqila, qila. Maka berkata sebagai ulama. Mana ni bukan pendapat mu'tamad lah. Macam semalam kita kata, qila ni, qiraat dia, wila, uyla. Dua-dua ismam lah kau. Cara baca lain. Wila. Uyla. Muncung tu kena semuncung-muncungnya lah. Sebab tu orang mengaji Quran ni, dia tak boleh mengajak orang perempuan. Sebab nak tengok mulut. Tengok mulut kawan tu orang lelaki, tengok mulut perempuan, gak-gak dia apa? Kawan duk muncung, gitarik, guncung, gitarik, guncung, gitarik. Jeli lidah lagi kat atas. Sudah. Kawan tu habis stres muncul tu semuncung-muncungnya. Itu cara dhammah ataupun waw tu. Kalau dia tak muncul semuncung-muncungnya, tak sempurna bacaannya. Kita tengoklah mana-mana orang baca Quran. Kalau dia muncul semuncung-muncungnya tu, kemas tu. Kita tengok itu ya. Nak tengok dia tahu ni baca Quran betul ke tak, tengok situ dulu. Kalau kita kalau kita kata, dia baca Quran okey tak? Mari kita tengok. Dia baca lagu mana. Kita tengok mulut Tak tengok lagi dia di ikhfa' ke apa ke, dia bersifat jahar, hamah, tak tengok lagi. Tengok mulut je. Kalau muncul tu, bila waw dengan dhammah tu tak apa nak muncul mana, hak lain. Apatah lagi tu kalau dia muncul dalam mulut tu, muncul ketika waw dan dhammah tu muncul semuncung-muncungnya, tu kita boleh tengok hal lain. Tapi kalau muncul tak muncul dah, tak payah tengok hal lain dah. Salah dah. Tu, tak payah tengok hal lain dah. Tak payah tengok bari atas buka lah ke mana, bari bawah buka lah ke mana, tak payah tengok dah. Tengok muncul je. Situ boleh tahu dah. Kita boleh pergi ke peringkat seterusnya ataupun tidak. Kalau muncul tu tak muncul, kita tak happy peringkat seterusnya. Buang masa. Sama je, salah. Tak kena. Nak baca Quran yang sempurna ni bukan senang. Bukan senang. Banyak orang nak baca Quran tapi tak mau belajar Quran. Baca Quran 30 juzuk. Habis berterabu baca. Dan dia tak belajar, berdosa. Kalau berterabu belajar, berterabu baca, tapi dia belajar, tak apa. Dia sedang belajar ni. Dalam keadaan dia baca Quran berterabu, tak apa tu. Dia tak baca terus pula. Ni dia lah tak belajar, dia baca Quran. Baca Quran haram ketiga tu. Sebab apa? Dia tak belajar. Dan dia bukan dalam keadaan sedang belajar. Dan dia baca Quran dalam keadaan tak betul, haram. Kemudian dia katanya, faqila innahu, sesungguhnya an-nazar itu khabar, yahrumun nazar, haram oleh melihat kepada faras perempuan. Iaitu faras isteri lah, bukan perempuan biasa haram dah. Melihat faras isteri, pendapat pertama haram. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, kerana berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an-nazaru ilal farji yurithul tamasa ayil ama. Bermula melihat kepada farah itu khabar, mewarisi ia melihat pada farah atau masa akan buta ayil a'ma. Jadi seolah-olah dilarangan. Kata Imam Al-Qastallani, dalam kitab kita ni lah, ta'liq dia, dalam Irsyadus Sari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid ke-8 ke surat 120, dia kata hadis an-nazaru ilal farji yurithul tamasari ayil amari, riwayat Ibnu Hibban. Dan selain Ibnu Hibban dalam kitab Ad-Du'afa. Mana dia dikategorikan sebagai hadis dhaif lah. Tapi Imam Ibnu Salah bercanggah dengan pendapat yang mengatakan yang hadis dhaif. Bahkan dia kata innahu jayyidul isnad. Hadis ni bagus sanad dia. Maka bila bagus sanadnya tu, ditanggunglah hadis ni atas makruh, seperti mana kata Imam Rafi'i. Dan makruh tu menurut pendapat mu'tamad. Pendapat dhaif haram. Qala sahibul uddah, dan telah berkatalah oleh pengarang kitab Al-Uddah. Al-Uddah wassilah. Bukan Al-Iddah. Tu. Ini nama kitab tu. Sahih tu pengarang. Yuladul waladu a'ma. Diberanakkan akan satu anak a'ma, dalam keadaan buta. Ada orang kata kalau orang tengok, suami tengok farah wanita tu, beranak hasil persetubuhan tu, akan melahirkan anak tu buta. Wa minhum, sebagian mereka ulama, man qala, mereka berkata yurithul ama, mewarisi ia nazar ilal farj tu, kepada ama, kepada buta, fil ladzi yanzur, kepada orang yang lihat tu sendiri. Tapi ini pendapat dhaif. Pendapat dhaif yang kata haram tu.
Dalam kitab hasyiah kepada Uqudul Ujai, dia kata boleh tengok farah isteri tu kalau dalam ketika istimta' boleh. Ketika istimta' boleh. Ketika selain istimta' barulah ada perbahasan haram atau makruh. Itulah kitab hasyiah Uqudul Ujai. Dia kata yang haram atau makruh yang khilaf ni ketika selain istimta'. Adapun ketika istimta', ketika setubuh, nak ambil sedak dan sebagainya, boleh. Was-sahihu ay wal qaulus sahihu, bermula pendapat yang sahihnya, annahu bahwasanya nazar ilal farji itu khabar la yahrumu. La yahrumu nazaru, tidak haramlah oleh melihat ilal farji, jar maju, kepada faraj. Kaedah dia dalam mazhab Syafi'i bila sebut la yahrum, kebiasaannya makruh, kata kita An-Najmul Wahaj. Bila sebut la yahrumu, biasanya makruh. Kalau la yajuzu, biasanya haram. Begitu. Kalau yambaghi, biasanya sunat. Begitu. Li'annahu, karena bahawasanya sya'an yajuzu lahu, harus baginya, bagi laki-laki itu fa'il al-istimta'u bihi. Kenapa bihi? Biha. Bihi ke biha? Ada kitab lain. Farmasi bihi ke biha? Bihi ay bil farji. Betul lah. Bihi ay bil farji. Betul. Li'annahu yajuzu lahu ay lirrajul al-istimta'u bihi ay bil farji. Mengambil kesedapan dengan farah tu boleh kan? Dia harus. Maka tak haram lah. Tak haram makna makruh. Jadi makruh yang haram ni, yang khilaf ni berlaku selain daripada ketika proses istimta'. Adapun istimta' tak haram, tak makruh. Li'annahu, karena bahawasanya farah itu khabar mahallul istimta'il a'zami, tempat mengambil kesedapan yang paling besar, iaitu jima'. Bila jima' boleh, fan-nadharu aula, maka bermula melihat lebih utama. Ay aula minal istimta'i. Aula minal istimta'il a'zam, iaitu jima' tu lah. Bukan. Nak kata nazar tu lebih utama, boleh lihat pada farah itu kalau istimta' pun boleh. Istimta' boleh, apatah lagi lihat lagi bawah daripada istimta'. Istimta' hak azam yang jima' tu lagi boleh, hak nazar lagi boleh. Gitu alasan dia. Wa ammal khabaru, dan adapun bermula khabar. Royah dia izsahha ay izsahhal khabaru, meskipun sahih lah oleh hadis tu khabar, fa mahmulun, maka iaitu ditanggung al karahati, atas pendapat makruh. Yang kata hadis tadi itulah an-nadharu ilal farji yurithul tamasa. Hadis itu walaupun kita kata sahih sekalipun, sebenarnya dia bukan sahih, dia khilaf. Tadi kita kata Ibnu Majah kata dia buah dalam kitab Abu Afa, mana hadis-hadis dhaif. Imam Ibnu Salah kata wa huwa jayyidul isnad, dia itu bagus sanad dia, mana tak seolah-olah tak dhaif mana. Jadi dia kata adakah kalau sahih sekalipun kita tanggung atas kata makruh. Kalau sahih, ini tak sahih ni. Tu. Fa mahmulun 'alal karahati. Wan-nadharu ila batinil farji, dan bermula melihat kepada batin faraj. Bukan faraj aja, batin tu dia korek pula. Tengok dalam tu. Asyaddu karahatan khabar, bersangatan nisbah makruh. Lagi makruh. Walihadza, dan kerana inilah yukrahu lil insani, dimakruhkan bagi seorang manusia, ay yanzura, bahawa melihat ia manusia, ila farjihi, ila farjil insan, kepada farah diri manusia itu sendiri, li ghairi hajatin, tanpa hajat. Buka kain tengok apa kemaluan sendiri. Dia makruh. Wa nadharu sayyidi ila amatihi, dan bermula melihat oleh penghulu, idhafat masdar pada fa'il. Nadharu fa'il pula mubtada, as-sayyidi mudhafu ilaih.
ila amatihi ila amati sayyid, kepada hamba perempuan penghulu tu, allati sifat amatu, yang mana hamba perempuan tu silah yajuzu lahu aili sayyid, haruslah bagi penghulu tu al-istimta'u, bersedak-sedak, biha ai bi allati, dengan hamba perempuan tadi. Okey, maknanya penghulu yang boleh untuk istimta' bersama dengan hamba perempuan tu, boleh dia lihat. Lihat tu kanadhari ai sabitun, khabar nadharu. Sabit ia kanadhari rajuli, seperti melihat oleh seorang laki-laki ila zaujatihi, kepada isterinya, isteri laki-laki. Maknanya kalau hamba perempuan tu boleh istimta' dengan dia, maka dia boleh lihat macam boleh melihat isteri. Kalau tak boleh istimta' dengan dia, tak boleh melihat dia, melainkan tidak boleh melihat dia, haram melihat dia kepada pusat dengan lutut. Tu kalau tidak boleh istimta' dengan dia. Ada hamba yang tak boleh istimta' dengan dia, ini huraian belakang. Sawaun, yang boleh istimta' ni sama ada adalah ia kanat ay kanatil amatu, sama ada adalah hamba perempuan tu qimnatan, semata-mata hamba, au mudabbaratan, ataupun hamba mudabbar, iaitu hamba yang mana penghulu kalau mati dia merdeka, au mustauladatan, ataupun hamba perempuan mustauladah, ummul walad, hamba yang disetubuhi oleh penghulu dan ada anak, mustauladah dia panggil. Ataupun ataf kanat arada mani'un, ataupun datanglah oleh penghalang, ay mani'un fil wat'i, hamba. Dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah, Asal Matarik dan sebagainya sebut mani'un fil wat'i. Ataupun telah datanglah penghalang untuk bersetubuh. Dia boleh istimta', tapi ada penghalang pula untuk bersetubuh, qaribuz zawal, dan pula lagi pula dekat hilangnya, ai zawalil mani'. Zawalil mani', hilang mani' tadi tu dekat, tak panjang. Contoh kal haidi, seperti haid. Waktu haid tak bolehlah setubuh. Waktu haid tak bolehlah setubuh. Boleh tak penghulu lihat dia? Boleh. Sebab haid tu dia mani'un fil wat'i, memang mani' fil wat'i, tak boleh setubuh. Tapi cepat masa akan hilang dalam tempoh 15 hari ya. Bukannya selama-lamanya. Jadi dia boleh lihat tak perempuan hamba perempuan yang haid, boleh. Warrahni ai wal marhuni ai wal marhunati. Ar-rahni itu masdar, nak pada isi maf'ul. Hamba perempuan yang digadaikan. Hamba perempuan yang digadaikan kerana ada hutang, cagaran hutangnya ialah gadaiannya ialah hamba perempuan. Kalau kita harta lah, hamba perempuan mana ada lah. Dia zaman ni boleh hamba perempuan. Dia hamba perempuan. Bila hamba perempuan digadaikan pada orang pemiutang tu, kita boleh lihat dia, boleh lihat dia. Kerana sekarang ni tak boleh setubuh dia sebab dia digadaikan. Tapi boleh lihat dia, boleh. Bila habis hutang bayar tu, habis lah, selesai, dapat balik. Contoh. Wa amma in kanat muzawwajatan, adapun jikalau adalah ia perempuan itu, hamba perempuan tu muzawwajatan, dikahwinkan akan perempuan hamba tu. Au mukatabatan, ataupun hamba tu hamba mukatab. Kita janji kata, aku akan merdeka kamu dalam masa 3 bulan, dengan syarat 3 bulan ni setiap bulan bayar 3 juta. Atau hamba mukatab. Au mustarakatan bainas sayyid wa baina ghairi sayyid, ataupun dikongsikan wanita hamba perempuan tu antaranya dan antara orang lain. Mana ada 2 tuan. Dia panggil hamba mustarak. Tu tak boleh setubuh. Au majusiatan, ataupun hamba perempuan tu agama majusi. Au wataniatan, atau hamba perempuan tu agama dia agama syirik. Wa murtaddatan, ataupun Islam yang jadi murtad. Fayahrumu nadharu sayyid ila ma baina surratiha surratil amah wa rukbatiha wa rukbatil amah. Maka haramlah fa'il oleh melihat oleh penghulu itu kepada barang yakni anggota yang sabit ia yang anggota baina surratiha, antara pusat hamba itu, wa rukbatiha, dan lutut hamba tu tak boleh tengok. Tapi selain benda tu boleh lihat. Wala yahrumu ma zada ala dhalika ma baina surratiha wa rukbatiha, dan tidak haramlah fa'il oleh melihat yang lebih ia ma ala dhalika ma baina surratiha wa rukbatiha. Tengok dada boleh lagi, muka boleh lagi, lutut boleh lagi, lutut dah. Betih boleh lagi. Afada dhalika kullahu, telah beri faedah akan demikian itu semuanya, kullahu kulla dhalika fa'il al-Hisniyu, oleh Imam Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, muka surat 474 hingga 475. Wa yahrumu 'alaiha kashfu syai'in min badaniha, dan haramlah ke atas perempuan itu membuka sesuatu daripada badannya,
bihadrati man yahrumu nadaruhu ilaiha, ketika mana hadirnya orang yang haram melihat kepadanya. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.